Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ini kita akan masuk bab 11 daya dan gerakan. Untuk subtopik yang pertama 11.1 gerakan linear. Okey, so kita akan tengok untuk yang pertama ni jarak dan sesaran. Okey, jarak dan sesaran, apa yang dimaksudkan dengan jarak dan sesaran? Jarak dan sesaran ni dia lebih kurang sama sebenarnya. Okey, cuma yang membezakan adalah jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan objek. Maknanya sepanjang-panjang lintasan sesuatu objek tu ataupun sepanjang-panjang pergerakan objek itu kita panggil jarak. Okey, dia adalah jumlah. Tapi sesaran ialah jarak lintasan terpendek. Awak kena ingat dia terpendek yang menyambungkan dua lokasi. Okey, contohnya dari titik A ke titik B. Okey, A ke B. Okey, dia ada laluan nak pergi ke B. Okey, ini adalah jarak. Laluan untuk pergi A ke B adalah jarak. Tapi sesaran ialah jarak lintasan yang terpendek. So kalau kita straight je, so ini adalah sesaran. Okey, yang ni tadi jarak. Okey, itu beza jarak dan sesaran. Kedua-duanya ni menggunakan unit yang sama iaitu meter. Okey, unit yang sama. Meter. Jadi, kalau jarak A ke B ni, katakan 2 meter. Okey. Sesaran dari A ke B, katakan 0.5 meter. Unit dia tetap sama sebab dia melibatkan jarak. Okey, melibatkan lintasan. Okey, so contoh kat sebelah ni. Okey. Contoh kat sebelah ni, dari tempat A nak pergi dekat B. Okey, dia akan ada laluan dia. So laluan dia itu yang kita panggil jarak. So jumlah jarak dari A ke B ialah 80 campur 80. So 160. Tapi sesaran ialah lintasan terpendek. Maknanya dia boleh cross. Dari A ke B ada jalan yang paling pendek. So lintasan ni ataupun jarak yang paling pendek untuk pergi ke B ni, jaraknya adalah ni. Okey. 113.14 meter. Arah barat laut. Jadi kena ingat sesaran dia ada arah. Jarak tak ada arah. Jadi sesaran bila diminta sesaran, berikan jarak antara A dengan B. Okey, pada arah mana? So arah barat laut. So kena tahulah arah tu. Okey, arah tu kan. Timur, utara. Okey, utara, selatan, timur, barat, kemudian tenggara. Semua kena tahu tu, kena revise balik geografi. Okey. Okey, seterusnya kita tengok laju. Okey, apa dia laju? Okey, laju ialah kadar perubahan. Okey, kadar perubahan jarak. Okey, laju ialah kadar perubahan jarak. Dan dalam laju kita ada laju purata. So, laju purata ialah kadar perubahan jumlah jarak. Okey, total semua jarak tu. So, formula untuk mengira laju ialah jarak per masa. Okey, jarak ni unitnya ialah M, meter. Okey, masa unitnya ialah saat. Okey, kita akan ambil unit SI. Okey, kita tak boleh ambil masa awak nak pakai minit, tak boleh. Kita dah tetapkan masa, kita akan guna saat. Jadi, kalau dia beri masa dalam minit, awak kena tukar kepada saat. Okey. Jarak meter, masa ialah saat. Okey, unit SI-nya ialah meter per saat. Sebab tu tadi saya kata pentingnya awak penggunaan unit tu. Sebab penggunaan unit tu boleh menentukan macam mana kita nak kira.
apa yang dia minta tu. Contoh macam laju ni kan, kalau kita tengok, kalau kita ingat dia punya unit meter per saat, okey, maknanya kita tahu untuk mencari laju kita perlu ada jarak, okey, kita perlu ada jarak yang dibahagikan dengan masa. Okey, meter per saat. Per ni maknanya dia bahagilah. Dia per lah. Okey. So sebab tu saya kata unit tu perlu tahu. So dari unit kita boleh agak dah pengiraan dia. Okey. So jarak per masa. So dia punya unit dia punya unit SI dia disingkatkan sebagai MS negatif 1. So negatif ni sebab dia per. Okey, per 1. Per masa. Okey, laju purata jumlah lah. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, kita tengok contoh dekat ni gambar rajah ni. Okey, Ali, ni Ali contohnya. Okey, dia bergerak dari 0 meter ke titik A. Titik A ni 10 meter. Okey, titik A adalah 10 meter dalam masa 2 saat. So berapa laju? Okey, berapa laju? So kita nak contoh pengiraan dia lah. Okey. Kita tulis je ni titik A. Okey, untuk titik A. Okey, laju untuk titik A. Sekejap salah. Okey, titik A. Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey. So jarak dia berapa? Dari 0 hingga A, jaraknya adalah 10 meter. Bahagi masa yang diambil adalah 2 saat. So 2 saat. Okey, jadi 5 meter saat negatif 1. Okey, untuk titik A. Okey, untuk titik A. Okey, sama juga kalau untuk titik B. Okey, titik B. Titik B. Okey, laju sama dengan jarak bagi masa. So, jarak untuk ke titik B. Okey, jarak untuk ke titik B ialah 50 meter. So, 50 meter bahagi masa yang diambil sampai titik B ialah 6 saat. So, 6 saat. Jadi, 50 bahagi dengan 6. 50 meter bahagi dengan 6. Awak akan dapat 8.33 ms negatif 1. Okey, ini cara nak kira. Pemakahan dia, okey saya tunjuk pemakahan dia dulu macam mana nak dapat markah. Okey, pemakahan dia. Biasanya kalau soalan macam ni, dia punya markahnya ialah 2 markah. Mana datang 2 markah? Of course jawapan yang betul ialah 1 markah. Okey, masukkan nilai ni. Awak masukkan nilai ni awak akan dapat 1 markah. Okey. Tapi seelok-eloknya tulislah formula ni. Supaya awak tak salah masuk info. Okey. Dia ada juga pelajar yang dah biasa tak tulis. So dia tak tulis, dia pakai tulis je apa benda yang dia terfikir. So dia masuk. Kadang-kadang dekat bahagian sini awak akan kehilangan markah. Dapat jawapan betul tapi cara kerja tak ada. So tak ada markah. 1 markah je dia dapat, tak dapat markah penuh. Okey. So biasakan dengan penulisan yang betul. Okey. So sekarang ni kita cuba cari laju purata. Okey, laju purata. Okey, laju purata ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa.
Maknanya untuk dia sampai ke C. Okey, untuk dia sampai ke C ni. Okey. So jumlah jarak dia sampai dekat C tu adalah 100. So 100 lah. Okey, 100 meter bahagi dengan masa yang diambil ialah 10 saat. 10 saat. Jadi 100 bahagi 10. So kosong ni kita boleh cancel. So dia adalah 10 ms negatif 1. Okey, itu adalah laju purata. Okey. So ini cara nak mengira untuk mendapatkan laju. Okey, seterusnya kita tengok laju. Okey, apa dia laju? Okey, laju ialah kadar perubahan sesaran. Okey, kadar perubahan sesaran. So ini adalah dia punya formula dia. Laju sama dengan sesaran bahagi masa. Okey, tadi laju sama dengan jarak bahagi masa. Laju ialah sesaran bahagi masa. Jadi bila ada sesaran, maknanya dia melibatkan arah. Okey. Unit dia pun sama, meter saat negatif 1. Okey, kita tengok contoh. Contoh pengiraan. Okey. So kat sini dia ada tunjukkan arah. Maknanya kereta ni dia bergerak ke arah sana. Okey, ke arah sana, ke arah ke kanan, maknanya dia pergi ke timur. Okey, ke arah timur. Okey, so kita tengok dia gerak dari kosong. Okey, digerak dari kosong pada titik A. Okey, titik A. So, pada titik A untuk cari laju sama dengan sesaran bahagi masa. Jadi sesaran dia ialah 4 bahagi dengan masanya ialah 2. So 2 saat sama dengan 2 meter saat negatif 1 arah timur. Okey, kena beritahu arah timur kalau ada melibatkan sesaran. Okey, dalam hal laju lah. Okey, 2 meter saat negatif 1 arah timur. Okey, so samalah kalau nak cari B pun sama. Nak cari C ialah laju purata dia. Okey, C ialah laju purata dia ataupun laju pada titik C. So samalah 12 meter bahagi dengan masa yang diambil ialah berapa masa yang diambil untuk sampai dekat C ni? Adakah 2 saat? Adakah campur 2 saat lagi? Ataupun campur lagi 2 saat? So masa ialah 0 hingga C lah 0 hingga 12 meter. So 2 tambah 2 tambah 2. So masanya ialah 6. Okey. So masanya ialah 6. So 12 bahagi dengan 6. So 12 bahagi 6 dapatlah 2 meter saat negatif 1 arah timur. Okey. Itu adalah untuk laju. Okey. Satu lagi dalam laju. Okey. Dalam laju dia ada penggunaan tanda negatif positif. Okey. Tanda negatif positif tu menunjukkan arah gerakan objek. Okey. Kalau positif, okey, kalau tandanya ada positif, contohnya dekat sini, okey, macam ni kan. Macam ni dia menunjukkan kereta tu ke depan. So menunjukkan gerakan dia adalah mengikut arah. Okey, so dia ada positif. So positif tu menunjukkan dia menghala ke arah timur. Okey. Tapi kalau kata dia ada nilai negatif pada jawapan tu, okey, dia menunjukkan pergerakannya adalah ataupun laju tu adalah berlawanan. Nilainya adalah berlawanan. Okey, seterusnya kita tengok pecutan. Okey,
Apa yang dimaksudkan dengan pecutan? Pecutan ialah kadar perubahan hal laju. Okey, pecutan disimbolkan dengan A. Okey, pecutan disimbolkan dengan A. Ia adalah perubahan hal laju bahagi dengan masa yang diambil, iaitu hal laju akhir simbolnya ialah V. Tolak hal laju awal simbolnya ialah U. Bahagi dengan masa yang diambil. Okey, ataupun diringkaskan. Bila kita dah hafal, dah tahu dah hal laju akhir ni simbol dia apa, hal laju awal ni simbol dia apa, masa tu simbolnya apa. So kita boleh ringkaskan dengan simbol lah. A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. So ini adalah formula dia. A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. So untuk pecutan, dia punya unit dia ialah meter per saat per saat. So meter saat negatif 2. Okey, meter saat negatif 2. Okey, kita tengok pada contoh gambar rajah ni. Okey, contoh pada gambar rajah ni. So, kira pecutan pergerakan Ali ni. Okey, kira pecutan untuk Ali. So, pecutan untuk Ali ni, kita akan tulis balik dia punya rumus. Saya menggunakan simbol sahaja. A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Okey, sama dengan hal laju awal dia, hal laju akhirnya adalah ni 4. Okey, hal laju akhirnya adalah 4. So ni adalah V. So 4 ms negatif 1 tolak hal laju awalnya ialah ini. Bukan ni ini kosong. So kosong ms negatif 1. Kita bahagikan dengan jumlah masa yang diambil. So jumlah masa dari hal laju awal ke hal laju akhir ialah 5 saat. Jadi 4 tolak kosong 4. So 4 bahagi dengan 5. Kita akan dapat, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.8 meter saat. Ni dah negatif 1 per dengan saat lagi. So dia jadi negatif 2. Okey. So ini pengiraan untuk mencari pecutan. Okey, untuk mencari pecutan. Okey. So dia ada satu lagi istilah dalam pecutan ni yang dipanggil nyah pecutan. So macam mana keadaan yang dipanggil nyah pecutan tu? Nyah pecutan tu ialah pergerakan sesuatu objek tu menjadi perlahan. Kemudian hal laju tu semakin berkurang. Bila hal laju tu semakin berkurang, dia akan mengalami keadaan yang dipanggil nyah pecutan. Okey, seterusnya kita akan tengok penyelesaian masalah yang melibatkan laju, hal laju dan pecutan. Kita tengok contoh yang pertama. Seorang murid telah menyertai acara larian 100 meter. Okey, dia telah mencatat masa 12.58 saat. Berapa laju purata lariannya? Okey, laju purata. Okey, bila purata ni maknanya jumlah keseluruhan larian dan juga jumlah masanya lah. So kita tulis dulu dia punya formula dia. Okey. Laju purata sama dengan bila laju purata mesti jumlah. So jumlah laju so jarak. Hal laju baru kita pakai sesaran. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey. So kita masukkan info-infonya lah. So jumlah jaraknya ialah 100. So 100 meter. Bahagi masa dia adalah 12.58.
saat. Okey, jadi 100 bahagi 12.58 saat. Bila tekan kalkulator, kita akan dapat 7.95 meter saat negatif 1. Okey, meter saat negatif 1. Okey. So ni berapa markah boleh dapat? Dia boleh dapat 2 markah. Jawapan yang betul 1 markah. Cara pengiraan ataupun pindahan maklumat tu 1 markah. Okey. Ini. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Sebuah kereta bergerak dari titik A ke titik B berjarak 800 meter. So 800 meter dekat sini. A ke titik B 800 meter. Dalam masa 65 saat. Okey. Kemudian kereta itu berpatah balik dari titik B ke C. Dia patah balik ke titik B ke C dalam masa 30 saat, jaraknya ialah 350 meter. So dalam masa 30 saat. Okey, soalan dia, berapa laju kereta pada titik B dari A ke B? Okey, so kita kira dulu A. Untuk A, okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. So, jaraknya ialah 800 meter bahagi 65 saat. Sama dengan 12.31. Biasakan jawapan dengan 2 tempat perpuluhan. Ni dipanggil 2 tempat perpuluhannya bagi yang tak ingat, yang dah lupa. So ada 2 nombor belakang titik perpuluhan. So ni dipanggil 2 tempat perpuluhan. So biasakan jawapan dibiarkan dalam 2 tempat perpuluhan. So meter saat negatif 1. So ini adalah jawapan dia. Dapat 2 markah dekat sini. Okey, seterusnya kita tengok B. Soalan B. Tentukan jumlah sesaran yang dilalui kereta. Tentukan jumlah sesaran yang dilalui oleh kereta itu. So kereta tu dia bergerak dari A ke B 800. So 800 meter. So tambah pula sebab dia dari B dia pergi ke C. Okey. Dari B, dia bukan tambah. Dia tolak sebab dia patah balik. Okey, dia berpatah balik. So patah balik dia akan jadi dia tolak lah. Okey, patah balik. So dia tolak. Dia patah balik, dia tolak 350 meter. Okey. So sesarannya ialah 450 meter. Okey. Itu soalan B. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Berapa hal laju kereta? Okey, berapa hal laju kereta? Okey, so sekarang ni hal laju sama dengan sesaran bahagi masa. Okey, sesaran bahagi masa. Okey, sekarang ni sesarannya berapa? Sesaran dia dekat atas tadi ni. Ni adalah jumlah sesaran dia. So 450 meter. Okey, 450 meter bahagi dengan berapa masa yang diambil untuk bergerak ni. So 65, dia bergerak dari A ke B 65. Kemudian dia bergerak dari B ke C 30. So 65 tambah 30. So 95 saat.
Okey. So nanti ada pula yang tanya kenapa 450? Kenapa tak 800 campur 350? Dia bukannya C tu bukannya ke depan. Dia patah balik ke belakang. Jadi kita perlu tolakkan dia. Jadi sesarannya adalah sebanyak ini 450. So 450 bahagi dengan masa yang diambil ialah 95. So kita akan dapat 474 meter saat negatif 1. Okay. So ini adalah untuk contoh yang kedua. Okay, kita tengok contoh yang contoh yang ketiga. Berapa pecutan Usain Bolt jika berlari dalam keadaan pegun? Pegun ni maknanya kosong. Dia tak bergerak. Pegun tu tak bergerak. Okay. Dia lari dari keadaan kosong, pegun, dia tak bergerak. Kemudian dia mencecah laju 10.44 meter saat negatif 1 di garisan penamat. Okey, dalam tempoh 9.58 saat. Okey. Eloknya kita buat kita lukislah. Okey. Ni titik awal dia ataupun permulaan dia. Dia bermula dengan keadaan pegun lah, dia tak bergerak. Okey. Kemudian dia berlari sehinggalah 100 meter. Okey. Dalam tempoh masanya 9.58 saat. Okey. Dia punya tempoh masa dia. Hal laju dia adalah dia berlari tu, hal lajunya ialah 10.44 meter saat negatif 1. Okey. Maknanya dari titik kosong, dari titik awal tu dia berlari sehingga 100 meter dengan hal laju dia 10.44 meter saat negatif 1. Okey. Dalam masa 9.58 saat. Okey, so dia suruh kira berapa pecutan. Okey, berapa pecutan. So pecutan ialah saya simbolkan A sama dengan hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa. Okey. Saya gunakan simbol. Okey, ni saya nak ringkaskan sebab tu saya gunakan simbol. Kalau awak belum mahir, awak tulislah dia punya formula penuh untuk lebih faham. Okey. So hal laju akhirnya ialah ni. Kan? Hal laju akhirnya ialah 10.44 meter saat negatif 1. Tolak hal laju awal dia berapa? Sebab dia bermula pada keadaan pegun. So pegun maknanya dia 0 meter saat negatif 1. Okey, so dia tolak dengan 0 meter saat negatif 1. Bahagi masa diambil ialah 9.58 saat. Okey, jadi kena bahagikanlah. Okey, so kita akan dapat 1.09 meter saat negatif 2. So ini adalah untuk kiraan pecutan. Okey. Okey, kita tengok contoh yang terakhir iaitu contoh yang keempat. Okey, soalannya. Okey, so ini adalah gambar rajahnya. Okey, ini adalah gambar rajahnya. Syafiq berlari dari titik R ke S terletak pada jarak 100 meter utara dari R. Okey, so ini utara dari R. Dia berlari ke arah T 150 meter pada arah timur. So sekarang dia pergi ke timur. Okey, dari titik S. Dia meneruskan larian ke arah U. Okey, ke arah U 100 meter pada arah selatan.
jumlah masa yang diambil olehnya ialah 60 saat. Okey, jumlah masa adalah 60 saat. So, hitungkan jarak. Okey, yang pertama dia suruh hitung jarak. Okey, jarak sama dengan jarak maknanya jumlah keseluruhan lah dia punya larian dia. Jadi 100 meter tambah 150 meter tambah 100 meter. So sama dengan 350 meter. Okey, dah jawab dah soalan A. Kemudian soalan B, kira laju purata. Okey, laju purata. So laju purata ialah apa formula tadi laju purata? Laju purata, okey, laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi masa. So jumlah jarak dia tadi berapa? Ini jumlah jarak dia. Okey. 350 meter bahagi dengan masa yang diambil ialah 60 saat. So bahagi dengan 60 saat. Jadi kita akan dapat 5.83 meter saat negatif 1. Okey. So ini adalah laju purata. Okey, soalan C. Sesaran. Berapa sesaran? Okey. Berapa sesaran untuk Syafiq ni? So sesarannya ialah kita akan tengok okey, 100 menuju ke utara. Okey. So 100 menuju ke utara, kemudian 150 menuju ke timur, kemudian dia turun semula ke selatan. So kat sini kita nampak sesarannya adalah 150 sebab yang ini naik ke utara kemudian dia turun balik ke selatan. So kita boleh hapuskan kat situ dah, dia tak ada dah. Dia akan jadi kita tolak. Dia macam soalan 3 tadilah. Dia berpatah balik. Okey. So sesarannya ialah 150 meter. Okey. Sesarannya ialah 150 meter. Okey. D. Okey. D. Hal laju. Hal laju sama dengan sesaran bahagi masa. Jadi sesarannya ialah 150 meter bahagi dengan masa ialah 60 saat. Jadi kita akan dapat 150 bahagi 60, 2.5 meter saat negatif 1. Arah mana? Arah timur. Okey. Arah timur.